Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Pertamanya saya minta maaf, minggu lepas sepatutnya saya hadir. Last minute demam pula. Syarat balik haji mesti demam kan. Jadi saya demam, saya tak larat. Maka alhamdulillah hari ini saya boleh hadir. Dan kita sambung balik bacaan kitab Riyadhus Salihin. Kita berhenti pada hadis yang ke-491 insya-Allah hari ini. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa askanahu fil jannah wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya ibna ukhti in kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrain wama uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Qultu ya khala fama kana yu'ishukum? Qalat al-aswadan at-tamru wal ma illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manaih wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Muttafaqun alaih. Kita masih lagi dalam bab zuhud. Saya dah hurai dah maksud zuhud sebelum ni, saya tak mau ulang lah. So ni hadis kedua dalam bab ni, bab zuhud. Maksudnya daripada Urwah. Urwah ni Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair anak kepada Zubair ibnu Al-Awwam. Bapa dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Mak dia nama Asma. Mak dia pula digelar Zatun Nitaqain. Mak dia yang gunakan tali pinggang dia untuk mengikat bekalan Nabi dan Abu Bakar ketika mana mereka berdua ingin berhijrah. Maksudnya dia ni bukan anak calang-calang orang lah. Bapa dia antara yang dijamin syurga. Mak dia pun ada gelaran khas. Allah Ta'ala akan gantikan kain yang dia guna tu untuk perjuangan Islam, digantikan di syurga nanti. Hebatlah Asma ni kan. Hebatlah dia ni. Dia ni pun hebatlah, anak orang hebat. Orang hebat zaman dulu melahirkan anak yang hebat jugalah. Baik. Kata Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan hadis ni daripada mak saudara dia. Kerana Aisyah ni adik kepada Asma. Diriwayat daripada mak saudara dia. Maka dia kata, satu hari Aisyah berkata, demi Allah, wahai anak kepada saudara perempuanku. Mana anak saudaraku lah. Demi Allah, wahai anak saudaraku. In kunna nanzuru ilal hilal thumma al-hilal. Kami sesungguhnya dulu melihat kepada anak bulan. Arab ni dia ada nama-nama yang khas untuk bulan. Dia ada nama yang khas untuk bulan. Bulan tu bulan yang bulat tu. Dipanggil qamar. Qamar. Tapi cahaya yang ada pada bulan tu nama lain. Kalau bulan purnama mereka panggil badar. So dia kata tala'al badru alaina. Kata nasyid tu kan, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah terbit bulan kepada kami, bulan purnama. Maksud mereka menyamakan Nabi tu macam bulan purnama yang cerah. Waktu kegelapan jahiliah muncul Nabi, maka seolah-olah Nabi tu macam badar. Nabi tu seperti bulan purnama. Tapi kalau bulan tu bulan sabit, dipanggil hilal. Bukan kohilal.
Kau hilal tu syarikat yang dah tak ada dah kan. Hilal ni maksud bulan sabit, anak bulan lah kita kata. Maka Aisyah kata, kami melihat kepada hilal, kami melihat kepada anak bulan, salasatu ahillatin fi syahrain, selama 2 bulan berturut-turut kami melihat 3 anak bulan. Pertama anak bulan di awal, anak bulan di hujung awal bulan yang kedua, dan awal bulan yang ketiga. So tempohnya 60 hari lah, 2 bulan lah. 60 hari kata Aisyah. Wa ma uqida fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar. Selama 60 hari pernah ada rumah Nabi tidak pernah dimasak dengan masakan yang ada api. 60 hari direct tak masak. Rumah-rumah Nabi. Abiyat ni maksud rumah-rumah. Dia kata banyak bagi bait. Sebab apa rumah-rumah? Sebab Nabi kan banyak isteri. Jadi isteri-isteri Nabi tak masak. Qultu ya khalah, maka Urwah dia tanya lah, dia kata, wahai khalah, wahai ibu saudaraku, fama kana yu'ishukum, kalau macam tu apakah yang menghidupkan kamu semua pada waktu tu? Ini perkataan ni, sebab tu kadang-kadang, sebab saya ada seorang kawan dia tanya, dia kata ada seorang ustaz dia apa? Dia kata siapa yang kata kipas ni bergerak dengan elektrik, syirik. Kipas ni bergerak dengan kuasa Allah. Jangan macam tu, duk syirik ke orang kita ni kan. Kita kena faham maksud orang yang bercakap tu. Kadang-kadang kita faham bukan apa yang dia maksudkan. Apa yang menghidupkan kamu patutnya Allah kan. Tapi dia faham apakah yang menjadikan kamu bertenaga untuk hidup. Kau makan apa sambil hidup ni? Kau dah tak ada masak, makan apa? Nabi Aisyah kata al-aswadan at-tamru wal ma. Tamar dan al-aswadan, 2 benda hitam. Tamar dan juga air. Air bukan warna hitam. Tapi oleh kerana air itu tak berwarna, bila diletak sekali dengan tamar, nampak air itu pun jadi hitam. Jadi al-aswadan, 2 benda hitam, iaitu tamar dan juga air. Tamar di Madinah kebanyakannya warna gelap, warna hitam. So makan tu je lah. Makan tamar dengan air kosong. Maksudnya masa Aisyah sebut benda ni, masa Aisyah sebut kepada Urwah, maksudnya mungkin zaman di Urwah tanya ni zaman di mana mereka dah mewah sikit makan lah. Sebab tu Aisyah cerita waktu zaman awal masa Nabi hidup dulu ni, kami makan tak adalah makan benda yang dimasak ni banyak sangat. Kadang-kadang sampai 60 hari tak masak kat rumah, makan tamar aja. Maksudnya mengambil sedikit daripada dunia ni. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Tetapi Nabi ni dia ada jiran daripada kalangan orang-orang Ansar. Ni hebat orang Ansar ni. Yang saya cerita dulu kan. Orang Ansar ni hebat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma salakal ansari fi wadin wa salakal akharu fi wadin illa wa salaktu syi'bal ansar." Ma salakal ansari fi syi'bin wa salakal akhar fi syi'bin illa wa salaktu syi'bal ansar. Nabi kata kepada orang Ansar, tak ada seorang Ansar yang lalu sebuah lereng bukit dan orang lain lalu di laluan yang lain, melainkan aku akan pilih. Kalau ada 2 pilihan, jalan ni pun bawa aku kepada tujuan, jalan ni pun bawa kepada tujuan, tapi yang Ansar pilih jalan satu ni, Nabi kata aku akan pilih jalan Ansar, kerana Ansar ni perjuangan di kepada agama ni dahsyat. Maka sebab itu mereka digelar Ansar, kerana memperingati perjuangan dan sumbangan mereka terhadap agama, dan supaya generasi yang datang kemudian sayang kepada orang Ansar ni, kerana orang Ansar telah mendirikan agama dengan seluruh kekuatan dan seluruh kemampuan yang mereka ada. Dan kita pun kena tanya juga pada diri sendiri. Bukanlah nak suruh tuan-tuan ikut benda ni, maksudnya jadi wajib makan tamar dengan air selama 60 hari tak boleh masak. Kita pun duk fikir, aku bini hari-hari masak kan. Tapi nak katanya dengan nikmat yang Tuhan bagi banyak tu, kita dah buat apa untuk agama? Dia orang ni 60 hari makan tamar dengan air je.
Tapi perjuangan mereka disebut dalam kitab sirah, perjuangan mereka disebut dalam kitab hadis. Orang-orang Ansar, kata Aisyah dalam hadis ni, yang menjadi jiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni ada manaih, mereka ni ada binatang ternakan berupa kambing ataupun unta yang ada susu. Maka mereka hantar kambing dan unta ni supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susunya. Maksudnya bukan nak suruh sembelih, tapi nak ambil susu. Mereka menghantar kepada Rasulullah SAW susu mereka, susu binatang ternakan mereka, fayasqina, maka kami pun dapat minumlah, sedapatlah minum susu. Sebahagian ulama mula muskil, dia kata macam mana Nabi SAW yang menjadi panglima tentera, yang mana ada bahagian yang khas untuk Nabi dalam harta rampasan perang, tiba-tiba Nabi ni boleh jadi manusia yang seolah-olah macam tak ada harta. Kita tengok hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah fada'awhu fa'aba an ya'kul wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzil sya'ir, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Sa'id al-Maqburi, anak murid kepada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari, kata Abu Sa'id, Abu Hurairah melalui satu kaum yang mana di tangan mereka ataupun di depan mereka, dihidangkan di depan mereka ini kambing yang dibakar. Oh, kambing bakar tu kira macam hari ni kambing golek lah, special lah. Kambing bakar ni kira makanan yang hebat lah zaman tu. Fada'auhu, jadi dia orang nampak Abu Hurairah lalu, dia orang panggil lah, mari makan sekali, mari makan sekali, kan, ajak sungguh lah tu. Fa'aba ayyakul, Abu Hurairah tak mau makan. Abu Hurairah tak mau makan. Kenapa tak mau makan? Dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubz sya'ir. Nabi keluar daripada dunia ni dalam keadaan Nabi tak pernah rasa kenyang dengan roti yang diperbuat daripada bijian yang kasar. Bukan bijian halus tu, bijian kasar. Maksud roti kasar tu, tara kasar tu pun Nabi tak pernah kenyang. Maka sebahagian ulama kata, takkan Nabi ni tak ada duit langsung. Bukan masalah Nabi tak ada duit, Nabi ada duit. Tapi duit Nabi tu habis digunakan untuk beri pada orang. Nabi bukan manusia miskin. Nabi ada duit. Tapi duitnya digunakan untuk beri orang ni, yang mana rombongan yang datang daripada Madinah, ahli-ahli sufrah yang datang tak ada makanan, Nabi ajak makan sekali. Orang-orang susah Nabi beri. Sebab itu Nabi tak ada simpanan. Ni Nabi kita. Maka sebab itu para ulama dia kata, digalakkan untuk kita ni mengambil dunia ni sekadar aja. Itu yang kadang-kadang saya pun jadi takut. Kadang-kadang Tuhan bagi kita dunia banyak, kita ambil. Bila kita ambil, kita tak sempat nak fikir kita dah buat apa untuk agama ni. Nabi tak kenyang tu sebab apa? Sebab Nabi tak suka sifat kenyang. Kenyang-kenyang sangat Nabi tak suka. Sebelum kenyang Nabi berhenti. Sebab tu badan Nabi fit. Dia tak borai. Kan? Kita borai. Sebab kita makan selagi tak habis makanan atas meja. Selagi tu kita makan. So hadis-hadis macam ni membuatkan kita ni kena muhasabah diri banyak. Tak payah tuduh orang, tuduh diri sendiri. Tengok aku ni ambil dunia banyak mana lah. Saya pun sama, tuan-tuan, sama. Balik rumah kita muhasabah diri balik. Aku dah buat apa untuk agama ni?
Kita jangan jadi macam talbisu, jangan dibelit dengan talbisu iblis. Talbisu iblis ni maksudnya kita kena belitan iblis. Ni satu masalah juga. Saya kadang-kadang nak bagi sedikit teguran pada diri saya dan juga tuan-tuan. Kadang-kadang manusia bila tegur kita, kita terus nak ubah isu. Alah, benda kecil je kot, itu pun nak tegur ke? Alah, orang lain buat benda lagi besar salah, kau tak tegur pun. Alasan-alasan seperti ini tidak sekali-kali menjadikan kesalahan yang kita buat tu jadi betul. Kan? Alasan macam ni tak pernah menjadikan kesilapan, kesalahan yang kita buat tu jadi betul. Cuma kita gunakan alasan tu untuk menolak teguran yang ada. Tahu dah benda yang kita buat tu salah, tapi saja je nak divert isu lain kan. Muhasabah diri sendiri. Kita sama-sama muhasabah. Tak payah tuduh orang lain. Banyak mana dah dunia yang kita ambil, banyak mana nikmat yang Tuhan bagi kat kita, tapi kita dah gunakan nikmat yang Tuhan bagi tu untuk selamatkan diri kita dan agama kita secara individunya. Ada kalanya kita banyak berfikir untuk dunia yang sementara lebih daripada kita fikir tentang akhirat yang lebih lama. Pergi pasar, kita tak ada masa nak pergi pasar lama-lama, hari-hari. Kita pergi pasar setiap hujung minggu kan. Pergi pasar tu beli dah makanan untuk seminggu. Bukan salah, tak salah. Betul. Menunjukkan ambil beratnya kita dengan dunia kita. Ini untuk hari Isnin punya masak, yang ni untuk hari Selasa punya masak, sampai minggu satu lagi sampai kita pergi balik pasar. Tapi apa yang kita pernah buat, yang kita susun untuk diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan satu hari nanti, yang mana kehidupannya kekal dan lebih lama daripada kehidupan kita dalam dunia ni. Kita merancang hidup kita. Umur 50 tahun saya masuk skim ni sekarang, umur 50 tahun nanti keluar duit, 55 tahun nanti keluar duit, saya nak buat ni nak beli rumah kat sini. Punya merancang untuk kehidupan dunia yang bersifat sementara. Tak salah. Tapi jangan ambil berat kita pasal dunia ni sehingga kita lupa tentang akhirat yang lebih kekal. Kita duk bising dengan tanah lot dalam dunia kan, duk kadang-kadang sampai mengampu YB, mengampu Exco sebab nak tanah lot. Sedangkan tanah lot di syurga luas untuk kita rebut. Bukan salah, tak salah. Minta tanah lot ni tak salah, hak masing-masing kan. Ada orang yang beli, okey, siapa ada rezeki yang lebih. Tapi jadikanlah hadis ni sebagai motivasi, jadikanlah hadis ni sebagai penegur kepada diri sendiri, supaya kita sentiasa beringat bahawasanya kemewahan, kesenangan yang Tuhan beri kepada kita sebenarnya untuk kita berjuang dan menyumbang dalam agama. Saya ingat kalau nak dibandingkan hadis ni dengan kita semua ni, tak adalah sampai 60 hari makan tamar dengan air je. Kita senang banyak daripada ni kan. Masak jugalah walaupun kadang-kadang sesak. Maka sebab tu beringat. Saya sama, tuan-tuan pun sama, kita kena beringat. Baik, kita tengok hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal lam ya'kulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mat wa ma akala khubzan muraqqaqa hatta mat, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat. Punya bro. Okey. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni kan khadam Nabi. So dia kenal lah Nabi. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Dia khidmat dengan Nabi, uruskan keperluan Nabi, urus makan minum Nabi. So dia cerita pada anak murid dia macam mana cara Nabi ni hidup. Dia kata Nabi SAW tidak pernah makan di atas tempat yang dibubuh makanan. Maksud Nabi makan di bawah, Nabi tak makan atas meja. Nabi tak pernah makan di atas tempat yang khas diletakkan makanan, Nabi makan kat bawah.
Sebab tu kan ada seorang badui datang jumpa, tengok Nabi tengah makan, dalam keadaan Nabi tunduk makan, ambil makanan di atas lantai, diletakkan di atas lantai Nabi makan. Badui ni kata, ni raja apa ni? Tak macam raja, tak macam pemerintah ni. Sebab Nabi kan pemerintah Madinah. Nabi kata, Allah menjadikan aku hamba yang tunduk, bukan menjadikan aku raja yang sombong. Aku hanyalah hamba. Supaya kita pun ambil peranan yang samalah. Jangan sombong sangat. Jangan sombong. Kerana kita adalah insan. Sebab itu ada dalam Quran ayat-ayat yang menegur Nabi. Allah Ta'ala tegur Nabi dan ayat tu diabadikan dalam Quran. Siapa yang baca ayat tu akan tahu Nabi ditegur oleh Allah dalam ayat ni. Nak bagi tahu bahawasanya Nabi itu insan. Dan kalau Nabi yang sehebat Nabi pun ditegur oleh Allah, apatah kita? Kita pun boleh ditegur bila-bila masa. Atas apa-apa sebab yang kita salah, kita boleh ditegur. Jangan sombong. Jangan takabur. Nilai diri sehingga dia mati. Anas kata sehingga dia mati, sehingga dia wafat, dia tak pernah makan di atas tempat yang diletakkan makanan, meja lah. Wama akala khubzan muraqqaqa hatta mat. Nabi juga tidak pernah makan roti yang halus sehingga baginda wafat. Maksud roti zaman Nabi ni roti yang kasar dan keras. Kita makan roti gardenia tiap hari, tiap pagi makan roti gardenia. Ini bukan promosi tapi roti kita lembut, bahkan buang-buang aja kadang. So, kita ambil dunia banyak lah. Hebat ya. Hari-hari makan tu. Nabi tak pernah makan. Dalam riwayat yang lain, kata Anas, Nabi tak pernah tengok pun samitan, syatan samitan bi'ainihi qat. Nabi tak pernah tengok pun anak kambing yang dimasak. So anak kambing ni mahal lah, yang dimasak dengan kulitnya. So kulitnya pun lembut lagi, boleh makan. Nabi tak pernah tengok. Bila kata tak pernah tengok, makan apatah lagi. Tengok pun tak pernah. Tengok pun tak pernah, apatah lagi nak makan. Kita kadang-kadang kita pernah tengok tapi tak pernah makan. Lobster pernah tengok? Pernah tengok tapi tak pernah makan. Pernah lah tengok orang masak tapi tak pernah makan lah, mahal. Tapi ni tengok pun tak pernah. Baik. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah. Daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man ibn Bashir dia dan ayahnya sahabat. Dia kata, aku pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut pada anak murid dia. Dia kata, aku pernah melihat satu hari Nabi kamu. Oh, ini kadang-kadang pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa tu nak bagi kadang-kadang maklumat yang kita nak sampaikan tu, bila kita gunakan bahasa yang sesuai, bahasa yang mana sesuai dengan pendengar, dia lebih menusuk kalbu dan lebih diingat daripada menggunakan bahasa yang lain. Nah, sebab tu pemilihan perkataan ni sangat penting. Bila dia kata ra'aitu, laqad ra'aitu nabiyakum, aku pernah melihat nabi kamu. Nabi kami je, nabi engkau tak ke? Yang cakap ni bukan nabi engkau ke? Cakap macam orang kafir je. Tak. Dia cakap tu nak tunjuk supaya nak bagi taksir, nak bagi kesan kepada orang yang mendengar, nabi kamu sendiri. Bukan nabi aku seorang, nabi kamu juga. Aku melihat dia. Satu hari Nabi mencari tamar-tamar yang buruk tu. Dia tak dapat satu tamar yang boleh dimakan pun. Satu tamar yang boleh penuhkan perut dia pun. Pagi-pagi Nabi bangun. Satu hari Nabi bangun, Nabi tengok dalam tamar-tamar yang buruk ni, dalam tamar-tamar yang dah kerah ni, tamar radi, daqal ni tamar radi, tamar yang teruk, tamar yang buruk, tamar yang tak boleh makan, kerah. Nabi cari dalam tamar-tamar yang ada, tak ada satu pun yang boleh makan.
Sebab tu tuan-tuan, saya ingat bila kita baca hadis macam ni, malu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis berikutnya. Wa an Sahli ibni Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi min hini ibta'athahu Allah hatta qabadahu Allah ta'ala. Faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhula min hina bata'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah. Faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ir ghayra mankhul? Qala kunna nathanuhu wa nanfukhuhu fayatiru ma tar wa ma baqiya tharrayna. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad ni nama dia seorang sahabat lah. Nama dia, asal nama dia Hazn. Asal nama dia ni sedih, kesedihan. So Nabi tukar jadi Sahal, kesenangan. So nama ni kan kita belajar lah kan, fake nama. Nama ni jangan ada nama yang makna buruk, tak elok. So Nabi tukar nama-nama sahabat yang nama tak elok ni, Nabi tukar. Baik. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti yang halus, roti yang diperbuat daripada gandum yang halus, bermula daripada dia diutuskan menjadi rasul oleh Allah sehingga dia wafat. Faqila lahu, maka anak murid kepada Sahal ni tanya kepada Sahal, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Di zaman kamu ni ada tak manakhil? Manakhil ni kata banyak bagi munkhul. Munkhul ni apa? Dia terjemah apa? Ayak. Tu ayak. Saya ingat ayak tu tak baku punya baku kan? Ayak. Tahu ayak? Bukan ayak. Orang Kedah ayak tu air. Ni ayak. Pengayak. Maksudnya tapi mengasingkan isi gandum daripada kulitnya. Nabi tak pernah tengok. Alat tu Nabi tak pernah tengok. Ada yang kata Nabi bukan tak pernah tengok langsung, sebab Nabi kan pernah pergi ke Syam niaga. Di sana ada ayak, sebab orang Rom makan roti hebat. Memang Rom mewah pun. Nabi tak pernah tengok bila dia jadi Nabi. Maksudnya semenjak dia jadi Nabi, dia tak tengok dah benda tu. Kerana bukan itu tujuan utama untuk dia diutuskan oleh Allah ke atas muka dunia ni. Tujuan utama dia nak selamatkan manusia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok rijalud dakwah, tokoh-tokoh dakwah dalam Islam ni kadang-kadang dahsyat. Melupakan keselesaan dunia semata-mata nak selamatkan umat. Tu yang ada sampai jalan kaki, mengembara cari hadis, sampai kencing darah. Sebab apa? Tak ada air nak minum tengah-tengah padang pasir. Ada yang waktu ayah dia meninggal, tinggal jutawan, duit berjuta kat dia, digunakan untuk mencari dan mengembara hadis, mengembara mencari ilmu hadis, mengembara mencari hadis Nabi untuk disampaikan pada anak murid, sehingga tak tinggal apa pada dia, sehingga selipar pun tak ada, asal jadi jutawan. Manusia ini, manusia yang seperti ini ialah manusia yang hanya memikirkan tentang umat. Manusia yang memikirkan bagaimana aku nak menyelamatkan umat. Jadi Nabi ni tak ada masa nak pergi tengok ayak, tak ada masa nak pergi beli ayak, kerana itu bukan tujuan utama dia diutuskan ke atas dunia ni. Bukan tujuan utama Nabi untuk makan senang-senang. Bukan tujuan Nabi untuk ajar cara kita makan. Ni dekat dengan Asyura ni kan. Orang duk kata bubuk Asyura kan.
Bubur Nabi Nuh. Tak. Nabi Nuh tak ajar cara nak masak bubur. Tuan-tuan nak masak bubur, bubur tarbiyah cukup. Bukan bubur Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh bukan nak ajar cara masak bubur. Nabi Nuh nak ajar agama, nak ajar tauhid. Nabi tak pernah tengok alat tu lepas dia jadi Nabi. Dan dia tak pernah tanya pun. Cukuplah sekadar apa yang ada. Roti yang diperbuat daripada gandum yang tidak pernah diayak. Maksudnya waktu zaman Sahal ni bercakap, waktu ni ayak dah masuk dalam kerajaan Islam. Waktu ni dah senang dah. Sebab tu Sahal cerita ke anak murid dia tak tanya ayak tu apa. Kalau dia orang tak pernah tengok, mesti dia tanya, tak tahu ayak tu apa. Tapi dia orang tak tanya kerana dia orang tahu. Sebab zaman dia orang ni, roti dah mula dibuat dengan gandum yang diayak, buang kulit dia. Tapi tadi yang kita baca khubzul huwari tu kan, khubuz apa ni, roti yang diperbuat daripada roti putih lah dia panggil, roti yang bersih, Nabi tak nak makan. Maka dia kata, bila Sahal kata Nabi tak pernah makan roti yang bersih putih, khubzul huwari, Nabi tak pernah tengok an-naqi. Naqi ni maksud roti yang berwarna putih, bersih, roti yang diperbuat daripada gandum yang bersih. Maka sebab itu sahabat tanya, anak murid kepada Sahal ni tanya, tak ada ke zaman Nabi ni ayak? Nak ayak tepung tu? Kata Sahal, ma ra'a Rasulullah SAW munkhulan. Nabi tak pernah tengok ayak ketika bermula daripada Allah mengutuskannya menjadi Rasul sehingga Allah mematikannya. Jadi anak murid sahabat ni dia macam terkejut. Dia kata, macam mana kamu makan? Macam mana kamu sahabat dan para apa ni? Macam mana kamu para sahabat dan Nabi ni makan gandum yang tidak diayak? Sahabat kata, dulu kami ni hancurkan gandum tu, kemudian kami tiup. Yang mana yang terbang tu terbanglah. Yang mana yang terbang tu terbanglah. Yang mana yang kekal tak terbang tu, kami hancurkan dia. Kemudian kami buat roti dengannya. Maksud makan roti dengan kulit gandum sekali. Keras tau. Kasar. Sebahagian ulama kata, dia kata hadis ni menunjukkan satu isyarat. Isyarat apa? Isyarat bila kita dah agak sedikit senang, kita boleh cerita zaman susah pada orang lain, supaya memberikan sedikit kesedaran kepada diri sendiri dan orang lain. Sebab Sahal cerita ni dia dah senang sikit lah, sehingga bila disebut Nabi tak pernah tengok ayak, dia macam kata, macam mana makan roti tak ayak? Macam mana makan roti yang diperbuat pada gandum tak ayak? Maksudnya zaman tu dah ada ayak lah, roti tu dah lembut lah. Aku tak boleh bayang mana. Jadi Sahal cerita, kita sekadar boleh makan kan. Baru ni saya pergi haji yang saya pergi ni, saya hanya jadi pengiring sajalah, mutawif, ajar orang buat haji. Saya pergi haji sebelum ini pada tahun 2006. So ni 2018, sudah 12 tahun lah saya tak pergi buat haji ni. Kali ni Allah Ta'ala panggil, ada rezeki saya pergi. Tapi kali ni package yang saya pergi ni, saya pun terkejut. Ini package RM100,000 ni. Selesa sungguh. Menyebabkan saya nak cerita pada jemaah yang datang tu bagaimana kesusahan saya dulu waktu buat haji tahun 2006. Kita cerita tu nak bagi dia orang ni gambaran, ada manusia yang tak bernasib baik, yang pernah buat haji struggle lebih daripada apa yang kita rasa. Sebab kadang-kadang haji ni dia ada tekanan kan? Buat haji ni memang tertekan. Kalau buat haji tu relax sangat, tak ada tekanan langsung, susah jugalah. Memang tempat perhimpunan manusia, jutaan manusia.
nak pergi melontar, nak pergi wukuf, dia mesti ada sikit tekanan. Jadi tekanan yang ada tu menyebabkan kadang dia orang stres kan. Begitu saya beritahu, saya kata saya buat haji tahun 2006 lagi haji koboi ya. Dekat Arafah tak ada kemah, pasang kemah sendiri. Bukan kita cerita tu semata-mata nak tunjuk apa, tak. Cerita tu macam mana sahabat cerita lah kepada anak murid mereka yang telah sedikit mewah. Cerita zaman di mana mereka dengan Nabi tidak semewah kita sekarang, tapi mereka telah berjaya menunjukkan mereka boleh hidup. Bahkan pencapaian mereka lebih daripada apa yang kita buat. Dalam keadaan nikmat yang mereka terima tu sangat minimal berbanding apa yang kita rasa. Supaya kita fikir balik, yang kita rasa tak puas hati dengan hidup ni, sebenarnya kita terima lebih daripada apa yang orang lain terima. Kan? Kita terima lebih daripada apa yang orang lain terima. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki tak sama kepada orang. Ada yang Allah Ta'ala bagi kesenangan, ada yang Allah Ta'ala bagi sederhana, ada yang Allah Ta'ala bagi kesusahan. Semua tu adalah ujian yang kita akan dipertanggungjawabkan dengannya. Baik, maka sebab itu Sahal kata, Nabi tak pernah tengok. Nabi tak pernah tengok. Tak pernah tengok roti, apatah lagi nak makan. Tak pernah tengok roti mahal ni, apatah lagi nak makan. Tengok pun tak pernah. Baik, tengok hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailah fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a qala al-ju'u ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma quma faqama ma'ahu fa ata rajulan minal ansar fa idha huwa laysa fi baytihi falamma ra'athu al-mar'ah qalat marhaban wa ahla faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna fulan qalat dhahaba yasta'dhibu lana al-ma' إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah. Abu Hurairah tak ingat satu hari ke satu malam, tapi nak katanya Nabi satu hari pernah keluarlah daripada rumah dia. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah kata tiba-tiba Nabi bertemu, masa dia keluar tu dia bertembung dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dengan Umar ni memang rapatlah dengan Nabi, sahabat yang rapat dengan Nabi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita bila masuk bulan Muharram ni kita cerita hijrah kan. Cerita hijrah. Sebenarnya hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrah berlaku bulan Rabiul Awal.
Tapi oleh kerana bulan dalam Islam ni bermula pada bulan Muharram, jadi bila masuk aja bulan Muharram dok ingat hijrah lah. Sampai ada yang salah sangka dok ingat hijrah berlaku pada bulan Muharram. Tak. Tahun aja masuk tahun baru bulan Muharram. Kerana bulan Muharram tu dipilih sebab apa? Sebab ada yang mengatakan bulan Muharram tu dipilih sebab bulan Muharram tu adalah bulan haram. Ada yang kata sebab bulan Muharram itu azam nak hijrah oleh Nabi bermula pada bulan Muharram. Tapi Nabi keluar daripada rumah dia bulan Safar dan sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Ada yang kata perjanjian Aqabah berlaku pada bulan Zulhijjah dan bulan pertama selepas perjanjian Aqabah, yang mana perjanjian Aqabah ni merupakan mukaddimah kepada hijrah. Kan? Mukaddimah kepada hijrah, bulan pertama selepas perjanjian Aqabah adalah bulan Muharram. Ada yang kata sebab bulan Muharram ni orang baru balik pada haji. Bila balik pada haji seolah-olah macam kan Nabi kata dalam hadis, man hajja walam yasfuq walam yafsuq walam yarfath jaa atau raja'a ka yaumin waladathu ummu, atau kama qala, sesiapa yang buat haji dan tidak melakukan maksiat dan tidak mengatakan ucapan yang kotor dalam haji, maka dia akan balik ke kampung dia seolah-olah macam dia baru dilahirkan oleh ibu dia. Jadi bulan yang pertama lepas haji itu adalah bulan Muharram. Jadi sebab itu dipilih bulan Muharram. Dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam peristiwa hijrah ni Nabi bersama dengan Abu Bakar. Sebenarnya Nabi boleh je pergi hijrah seorang-seorang dia. Tak payah bawa Abu Bakar pun tak apa. Tapi Nabi sanggup tunggu. Nabi sanggup halang Abu Bakar untuk pergi hijrah sebelum daripada dia. Sebab Abu Bakar dalam hadis, Abu Bakar dah minta izin dengan Nabi untuk hijrah. Nabi kata tunggu jap. Kerana aku juga menunggu supaya aku diizinkan hijrah. Jadi Abu Bakar fahamlah yang dia seolah-olah nak dijadikan teman. Kan? Kenapa Abu Bakar ada? Kenapa watak Abu Bakar tu ada dalam hijrah? Nak bagi isyarat pada kita dalam perjuangan agama ni kita perlukan sahabat yang baik. Dalam nak memperbaiki diri ni kita perlu sahabat. Abu Bakar perlukan Nabi, Nabi perlukan Abu Bakar sebagai teman dan sahabat. Sebab itu Nabi sebelum dia wafat dia kata apa? Lau kuntum muttakhidan nasi khalila lattaqatu Abu Bakrin khalila. Kalau aku mampu untuk ambil manusia sebagai kekasih, aku ambil Abu Bakar dah sebagai kekasih. Yang ni bukan LGBT. Kekasih maksudnya sayang kat sahabat. Saya salah faham pula. Sebagai kekasih aku maksud sahabat aku yang aku sayang sungguh, aku ambil Abu Bakar dah. Nak bagi tahu kat kita sesungguhnya manusia ni memerlukan sahabat baik. Kita nak berubah kadang-kadang. Kan? Nak berubah. Macam mana nak berubah Ustaz? Pertama sekali cari sahabat yang baik. Macam mana nak cari sahabat yang baik Ustaz? Saya pun tak tahu nak cari sahabat yang baik macam mana kan. Pergi masjid, pergi surau. Biasanya orang baik pergi masjid. Azan dulu. Kita sambung sikit lagi. So dalam peristiwa hijrah ni nak tunjuk bahawasanya perlukan sahabat yang baik. Maka kita nak cari sahabat yang baik, carilah di surau atau masjid. Maka kalau kita nak berubah, cari sahabat-sahabat yang baik di tempat-tempat ibadah. InsyaAllah kita akan jumpa. Jadi Nabi dalam hadis ni bertemulah dengan dua orang sahabat yang paling rapat dengan dia, iaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi pun tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah? Apakah yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah kamu pada waktu ni? Apa yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah waktu ni? Pada saat ini, malam-malam ni. Qala al-ju'u ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Kami keluar ni lapar, nak cari makan. Makanan tak ada rumah. Qala wa ana. Nabi kata aku pun sama juga lapar. Tiga-tiga orang lapar. Walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, sebab yang mengeluarkan aku daripada rumah waktu ni sama macam sebab yang mengeluarkan kamu berdua daripada rumah sama-sama. Kita sama-sama lapar. Quma, bangunlah. Dia ada zaman dulu ni budaya bila lapar ni duduk di luar, kalau ada orang yang tegur boleh pergi rumah orang tu makan. Zaman tu tak ada drive thru McD 24 jam, tak ada.
Tak ada apa ni, apa medan selera 24 jam, restoran 24 jam, tak ada. Jadi bila lapar duduk luar, kalau ada orang nampak, sekali nampak Nabi pun lapar juga. Ingatkan Nabi nak ajak ke rumah, Nabi pun lapar juga, tak ada makanan juga kat rumah. So Nabi kata kita samalah. So kita pun tengoklah siapa-siapa yang ada. Sebab itu benda ni, dalam riwayat Abu Hurairah pun buat benda yang sama juga. Abu Hurairah lagi tak ada rumah, duduk di belakang masjid, Ahlus Sufah. Dan benda ni orientalis baca, orientalis macam kritik. Dia kata Abu Bakar ni yastaqri, apa ni, yastaqri as-sahabah. Dia ni minta supaya sahabat untuk dengar bacaan hadis sebagai upah bagi makan. Tapi sebenarnya yastaqri tu bukan minta baca hadis. Yastaqri tu minta dijadikan tetamu. Minta dijadikan tetamu. Yuqri'ud dhaif. Jadi Abu Hurairah kan tak ada duit, tak ada makan, lapar. Dia minta sahabat, jadikanlah saya sebagai tetamu, boleh saya makan. Jadi Nabi pun macam tu lah. Dia keluar tengok kalau ada sahabat yang ada makanan di rumah, boleh apa ni, bagi dia orang makan. Nabi kata quma faqama ma'ahu, maka dua-dua ni pun diri sama dengan Nabi. Fa ata rajulan minal ansar, Nabi pun pergi rumah satu orang lelaki daripada kalangan Ansar. Sebab Nabi tahu orang Ansar ni baik. Orang Ansar ni baik. Fa idza huwa laysa bi fi baitihi, pergi rumah dia, tengok dia tak ada di rumah. Falamma ra'athu al-mar'ah, tetapi isteri dia nampak Nabi. Isteri orang Ansar ni nampak Nabi. Qalat marhaban wa ahla. Marhaban ni selamat datang. Wa ahla ni jadikan diri kamu macam keluarga di rumah ni lah. Kadang-kadang kita kata ahlan wa sahlan kan. Orang Arab dia kata ahlan wa sahlan wa marhaban. Perkataan ni ada dalam hadis. Ahlan tu maksudnya jadikan diri kamu ni macam keluarga di rumah ni. Macam kita lah, buat macam rumah sendiri lah. Tapi kadang-kadang kita relay buruk, buat macam rumah sendiri, boleh saya renovate rumah ni? Tak, itu perkataan yang baik. Maksudnya feel easy in this house. Jadi macam jangan kekok sangatlah di rumah ni. Jadi macam diri kamu ahli dalam rumah ni, macam keluarga dalam rumah ni. Wa marhaban, dan selamat datang. Kita disunatkan ucap ucapan ni lah bila tetamu datang. Selamat datang, terima kasih banyak datang. Buat macam rumah sendirilah. Jangan rasa kekok di rumah ni. Baik. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya isteri dia. Nabi kata aina fulan? Mana fulan? Suami mana? Suami mana? Nabi tahu dah. Kan? Nabi tengok dia tak ada rumah. Tapi Nabi tanyalah dia pergi mana? Qalat zahaba yasta'dhibu lana al-ma. Dia keluar, dia pergi cari air. Sebab zaman dulu Madinah kan susah nak dapat air. So cari air yang air tawar, maksud cari air fresh water untuk kami minum. Tiba-tiba Ansari tu datang, baliklah bawa air. Fanadhara idh ja'a al-Ansari, tiba-tiba Ansari tu balik. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai, maka dia melihat Nabi dan dia melihat Abu Bakar dan Umar. Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak ada seorang pun hari ini yang mendapat tetamu yang lebih mulia daripada aku. Kerana Nabi datang rumah aku nak jadi tetamu aku. Maksudnya khidmat untuk Nabi ni, sahabat pakat berebut belaka. Bukan senang nak dapat tetamu Nabi. Serupa macam kita jugalah. Serupa lah macam kita. Kadang-kadang bila tokoh yang kita minat datang rumah kita, kita masak macam-macam. Itu tabiat manusia. Dia suka dengan tokoh dia. Kan? Dia suka bila tokoh jadi tetamu rumah dia, dia suka, dia masak. Dia masak special sikit lah. So dia ni pun sama lah. Maka dia pun bawa fantalaq. Maka dia keluar kejap, dia bawa balik satu dahan. Yang mana dahan tu ada busur, ada tamar, ada rutab. Dia bawa dahan yang ada tamar yang dah masak, tamar kering dan tamar muda. Tamar muda ni tuan-tuan biasa tengok kalau pergi Mekah, dia ada warna kuning yang bertangkai. Warna kuning yang ada kelat-kelat sikit tu kan. Faqala kulu, dia kata makan.
So makanlah. Makan tamar. Makan buah. Wa akhadhal mudiyah. Maka dia pun ambil pisau. Sahabat ni, Ansari ni, dia pergi ambil pisau. Faqala lahu Rasulullah SAW. Tengok, Nabi tengok. Nabi kata, iyyaka wal halub. Nabi tahu dia nak pergi sembelih kambing. Nabi kata, iyyaka wal halub. Kalau nak sembelih, jangan sembelih kambing yang ada susu. Cari kambing yang tak ada susu lah. Sebab ada susu ni, dia masih ada susu, boleh minum susu. Macam kita lah. Kita orang datang layan kita. Kita kata, janganlah susah-susah. Kan kita selalu sebut macam tu, jangan susah-susah. Jangan susahkan diri. Sekadar yang ada cukuplah. Fadhabaha lahum. Maka dia pun sembelih. Dia sembelih. Dia tak sebut di sini kambing atau unta. Tapi Nabi kata jangan sembelih yang ada susu. Maka dia pun sembelih. Fa akalu minasyah. Di sini disebut. Mereka pun makan kambing tu. Maksudnya kambing lah yang dia orang makan tu. Wa min dhalikal 'idhiq wa syaribu. Mereka makan kambing tu dan mereka makan tamar tu. Sebab tu ada orang kata makan buah dulu kan, sebelum makan yang berat. Sebab hadis ni tunjuk dia orang makan tamar dulu, lepas tu baru makan daging disulam dengan tamar. Maksudnya hadis ni menunjukkan eloklah bermula dengan buah-buahan dulu. Sebenarnya kalau ikut sains pun ada yang kata kat saya, betul dari sudut sainsnya memang elok makan buah dulu, kerana buah ni dia cepat untuk dicernakan. So dia tak tersimpan dalam perut lah. So kita bila makan buah dulu, buah tu di bawah. So buah akan proses dulu. Lepas tu baru makan yang berat, supaya yang berat tu di atas kemudian. Kalau kita makan yang daging dulu, makan buah kemudian, so buah tu dia akan tersimpan dalam perut. Sebab daging tu ambil masa nak diproses. So makan buah dulu yang ringan dulu, then baru makan. Baik. Jadi mereka pun minum air yang dicari tadi. Falamma an syabi'u, bila mereka dah kenyang, warau, bila mereka telah hilang dahaga, dah kenyang dengan makanan. Arab ni dibezakan. Kenyang makan tu syaba', kenyang minum tu rawa. Apa ni dia bagi? Warau, maksudnya mereka telah hilang dahaga. Kita sama kan? Kenyang. Arab dibezakan kenyang dengan rawiyan dengan syaba'an. Syaba'an tu kenyang dengan makanan, rawiyan kenyang, bukan kenyang apa, hilang haus. Hilang haus dalam bahasa Melayu apa? Hilang dahaga. Tak ada tak satu perkataan yang menunjukkan macam kenyang. Kenyang ni hilang lapar. Kenyang, orang faham lah, kenyang tu maksud hilang lapar lah. Tapi satu perkataan hilang dahaga, ada? Tak ada kan? Tak ada. Saya cari lagi tak jumpa. Mungkin ada, tapi kita bukan pakar bahasa Melayu kan. Baik. Maksud dia orang hilang dahaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar, Nabi pun menyebut kepada Abu Bakar dan Umar. Lepas makan tu dah kenyang, dah hilang dahaga. Tapi kenyang Nabi ni bukanlah kenyang macam kenyang kita sampai nak bercakap pun tak boleh. Orang kata minum air. Nanti jap, tunggu turun dulu. Tunggu makanan turun dulu. Dah. Kenyang Nabi ni kenyang sekadar lah. Sampai hilanglah lapar dia. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kamu semua akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Maksud kamu ni akan ditanya tentang nikmat ni. Tuhan akan tanya kamu tentang nikmat ni. Ada tak aku bagi nikmat ni pada kamu? Ada. Apa yang kamu dah buat dengan nikmat ni? Syukur tak syukur? Lagi banyak dapat nikmat, lagi banyak soalan akan ditanya. Syukur tak syukur? Oh, saya syukur. Apa bukti kamu syukur? Ada sebut alhamdulillah? Ada baca doa lepas makan tak? Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Ada baca? Segala puji bagi Tuhan yang telah mencukupkan kami dan hilangkan dahaga kami. Ghaira makfi, tapi kami tak pernah rasa cukup dengan nikmat Tuhan, wala makfur, dan kami tidak kufur dengan Tuhan. Itu doa makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan dengan makanan ini dan memberikan saya rezeki dengan rezeki ini. Min ghairi haulin minni, walaupun saya tak ada daya dan kuasa untuk buat sendiri nikmat ni, wala quwwah, dan saya pun tak ada kekuatan nak buat rezeki ni sendiri.
Dan syukur ni bukan hanya dengan hanya sebut saja, tak. Syukur ni dengan amalan pun syukur. Buat benda yang Tuhan suruh, ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar pun sama juga. Menunjukkan kita syukur kepada Allah. Nabi SAW diangkat martabatnya tinggi daripada manusia lain. Nabi ni Allah Ta'ala angkat darjat dia lebih pada manusia lain. Allah Ta'ala jadikan dia maksum, lebih daripada orang lain. Betul. Tapi Nabi tak pernah duduk diam. Aku ni maksum, korang beramal lah seorang-seorang. Tak. Lagi tinggi darjat kita diangkat, lagi tinggi tanggungjawab yang perlu digalas. Lagi besar nikmat yang diberi, lagi besar tanggungjawab yang akan dibebankan ke atas kita. Maka sebab itu Nabi kata pada Abu Bakar dan Umar, hari ni Allah Ta'ala bagi nikmat kat kamu. Boleh makan kambing free, boleh makan tamar, sahabat ni bagi free. Kamu akan ditanya, kamu ambil nikmat ni, kamu akan ditanya syukur ke tidak dengan apa yang Tuhan bagi. Syukur tak? Syukur, Alhamdulillah. Amal tak apa yang Tuhan suruh? Amal, Alhamdulillah. Kalau tak, kita kena jawab. Akhrajakum min buyutikumul ju', kata Nabi, kamu dikeluarkan daripada rumah kamu dalam keadaan lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, tetapi kamu tidak kembali melainkan kamu telah ditimpa dengan nikmat yang besar ini. So Nabi nak bagi tahulah, kambing ni dia besar nikmat dia. Besar ni. Sebab Nabi jarang makan. Jarang makan kambing. Biasa Nabi makan tamar dan air. Maka sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan hadis yang kita baca ni berikan kita sedikit keinsafan atas nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Nikmat ni Tuhan akan tanya, nikmat ni Tuhan akan persoalkan. Adakah kita telah melakukan kerja kita dan tugas kita sebagai seorang mukmin dan muslim atas muka dunia ni? Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf atas kasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.